So, dengan tu kita tengok pula sikit latihan berkenaan dengan membuat andaian dan juga membuat pembuli ubah lah. So, contoh soalan. Ini jenis contoh soalan yang kita boleh dapat. Dia suruh kita buat dia punya andaian dengan dia suruh kita buat dia punya pembuli ubah sahaja. Okay, first. Si Yusian membeli 5 pack nasi lemak. Okay, 5 bungkus nasi lemak yang berharga RM12.50 di sebuah gerai makanan. Berapa harga yang perlu dibayar oleh si Yusian kalau dia beli 9 bungkus nasi lemak? So dia beli 5 pack, dia beli 5 bungkus, harga 5 bungkus tu RM12.50. Lepas tu dia tanya kita, kalau 9 bungkus dia beli berapa? Kalau dia beli 9 bungkus berapa sebenarnya berapa harga dia? Andaian kita, apa yang kita boleh andaikan? Pertama sekali apa yang kita boleh andaikan? Kita boleh andaikan setiap satu harga nasi lemak tu sama. Supaya lebih mudah, supaya kita boleh cari dengan lebih mudah lah. Sebabkan harga dia sama, maksudnya lauk-lauk yang ada dalam tu pun mesti sama lah. Kalau dia lauk telur lah semua. Tak boleh lah satu lauk telur, satu lauk ayam, satu lauk udang kan. Lauk telur semua. So kita andaikan semua lauk telur. Apabila semua lauk telur, kita andaikan semua harga adalah sama. Lepas tu apa yang boleh berubah? Okay, apa yang berubah ialah first, berapa kuantiti yang kita akan beli. Kuantiti tu akan berubah-ubah. Nak beli 5 ke, 9 ke. Sebab dia cakap asalnya 5 dan 9. Itu kan, itu yang berubah. So itu perkara yang berubah lah. Satu lagi yang berubah, apa yang akan berubah ialah harga dia lah. Harga yang perlu kita bayar. Daripada RM2.50 ni, mungkin dia akan jadi lebih mahal. Dia akan jadi lebih mahal lah. So harga yang perlu dibayar pun akan berubah. So daripada situ. So kita try balik untuk soalan A dahulu. Okay. Soalan A dia tanya kita, jumlah tol yang diterima daripada 8 buah kenderaan ialah RM10.40. Berapa jumlah tol yang diterima daripada 20 buah kenderaan yang melalui sebatang lebuh raya? Cuba dapatkan andaian awak. Apa yang awak boleh andaikan dan pada masa sama. Dan selepas tu apa yang awak boleh dijadikan sebagai pembuli ubah dia. Okey, siapa nak cuba? Apa pembuli ubah yang awak boleh dapat, apa yang andaian yang awak boleh dapat untuk soalan A? Lapan buah kereta bersamaan dengan RM10.40. Itu lebih kepada penyataan. Itu penyataan. So apa yang kita boleh andaikan daripada soalan ni? Jarak yang sama. Jarak yang sama. Jarak yang sama. Jarak ambil tu sama. Boleh? Jarak tu sama boleh? Jarak lebuh raya yang dilalui tu sama boleh? Ada lain?
jumlah tol. Harga tol setiap kenderaan adalah sama. Okey. Basically dalam ni, yang paling tepat lah kita boleh ambil. Yang paling tepat kita boleh ambil. Sebab dia cakap ialah jumlah tol yang diterima daripada 8 buah kereta. Maksudnya, satu tol bus tu, kan? Satu tol tu, ada 8 biji kereta lalu. Selepas 8 biji kereta tu lalu, kita perasan, kita dapat RM10.40. So, kita boleh tengok kepada kadar lah kadar harga setiap tol untuk setiap kenderaan. Tol untuk setiap kenderaan adalah sama. Kenderaan adalah sama. Sebab sebenarnya kita nak tengok kadar dia kan. Kita nak tengok kadar dia, tol, total receive dia, jumlah tol dia. Rate dia lah. Ada satu lagi kita boleh buat. Yang tadi pun betul lah harga setiap tol kenderaan adalah sama pun betul. Jumlah tol tadi dia tak lengkap. Dia tak lengkap sebab perkataan jumlah tol sahaja kita tak tahu apa sebenarnya maksud di sebalik perkataan jumlah tol. So kadar harga tu first. Yang kedua disebabkan apabila kadar tu sama. Kalau awak pernah lalu tol lah, kalau awak tengok betul-betul dekat tol tu, pernah kan, saya pernah lalu tol kan. Kalau awak lalu tol, awak akan perasan dekat tepi tu dia ada satu palang besar. Harga lori lain, harga teksi lain, harga kereta lain, harga bas lain. Setiap kenderaan tu harga dia berbeza. So pada masa yang sama, so sebabkan kita nak kadar semua sama, kita pun boleh assume yang jenis kenderaan semua sama. Saya tulis jenis KENDR. Ya ke? N tak ada kan? Tak apalah, kenderaan lah ni kenderaan. Kenderaan sama. Okay, so apa yang kita nak cari? Apa pemboleh ubah dia? Sebenarnya pemula matematik ni, saya tengok dia lebih dari segi bahasa daripada matematik. Dia lebih kepada macam mana cara awak perceive, macam mana cara awak selesaikan. Dia macam buat sains lah kalau awak ingat. Sains kan macam eksperimen kan. Dia sebenarnya lebih kepada macam mana kita nak dapat, kalau apabila kita dapat data tu, macam mana kita nak terangkan ke orang data kita. So first kita kena buat andaian, kita kena assume. Eksperimen lah. Eksperimen kita first kita buat andaian. Kalau dalam eksperimen kita panggil hipotesis. Andaian kita. Apa yang kita boleh malarkan, apa yang kita boleh stickkan dia. Bilangan kenderaan yang melalui lebuh raya. Yes. Betul. Bilangan kenderaan. Macam mana nak tahu? Basically, awak boleh tengok soalan. Tengok apa yang berubah. First, daripada 8 kenderaan, lepas tu dia tanya untuk 20 kenderaan kan. So, itulah satu perkara yang akan berubah lah, iaitu bilangan kenderaan kita. Ada satu lagi kita boleh buat. Apa? Selain daripada bilangan kenderaan, ada satu lagi kita buat. Iaitu kita punya harga. Jumlah tol yang diterima. Okey. Jumlah tol yang diterima lah. So ini pun satu benda yang akan berubah. Lagi banyak kenderaan, lagi banyak jumlah tol. Lagi kurang kenderaan, lagi kurang jumlah tol. Okey.
So basically untuk untuk soalan andaian mostly macam itulah. Apa kata kita cuba tengok untuk C pula? Boleh tak? Tengok C satu lagi, lepas tu baru kita masuk yang sebelah tu. So the number of fans produced, bilangan kipas yang dihasilkan oleh sebuah kilang meningkat sebanyak 15% pada setiap tahun. Bilangan asal kipas yang dihasilkan ialah 50,000 buah. Berapa bilangan kipas yang akan dihasilkan pada tahun ke-8? Okay. Cuba tengok apa yang andaian kita boleh buat dan apa yang perubahan yang akan berlaku. Yes. Okay, dulu betul. Peningkatan peratusan bilangan kipas, kadar peratus sama setiap tahun. Lebih tepat sebenarnya kadar peratus sama setiap tahun lah. Tu lebih tepat. Sebab kita nak kena bagi tahu apa yang tak akan berubah, iaitu setiap tahun dia akan menambah sebanyak 15%. Itu satu benda, kadar tu akan sama sahaja setiap tahun. Tu penting. Okay. So yes. Kadar peningkatan sama setiap tahun. Ini yang betul lah. Ada satu lagi kita boleh tambah. Kita boleh tambah tahun, tapi ni yang paling tepat. Iaitu sebabkan dia cakap dia nak tengok berapa banyak kipas pada tahun ke-8. Sebabkan dia cakap kita berapa banyak kipas pada tahun ke-8, kita pun kena andai juga. Kita kena andai juga yang kilang masih terbuka selepas 8 tahun. Okay, kilang masih terbuka ataupun beroperasi lah. Masih operasi. Kita tulis OP sajalah operasi selepas 10 tahun. 10 pula, 8 tahun. Okay. So, ada lagi tepat betul. Kilang masih beroperasi pada tahun ke-8. Yes, itu lagi tepat lah. Pada tahun ke-8. Okay, so apa pula untuk boleh ubah dia? Bilangan kipas yang dihasilkan. Yes, betul. Bilangan kipas yang dihasilkan. Satu lagi kita boleh letak ialah ini bilangan kipas lah. Itu betul lah. Yang dihasilkan. Kena tulis juga, betul tu. Kena tulis juga yang dihasilkan. Sebab kalau bilangan kipas apa? Kita tak tahu. Satu lagi ialah tahun dan masa. Tahun dan masa dia jugalah. Itu juga satu benda yang akan berubah. Okay, nice. So, sekarang ni kita tengok pula soalan nombor 3. Tentukan fungsi yang sesuai untuk mewakili setiap data yang berikut. Okay. Tentukan fungsi yang sesuai. Tentukan apa jenis formula yang boleh kita pakai berdasarkan graf yang
ada. So, gaji permulaan Aina ialah 3,500 sebulan pada tahun. Berikutnya gaji bulan Aina dan dinaikkan sebanyak RM200. Graf di bawah menunjukkan hubungan antara masa dan tahun dengan gaji bulanan Aina dalam ringgit. Okay. So, apa fungsi terbaik untuk kita pakai daripada graf ni? Untuk soalan ni ada 3 fungsi yang ada 3 fungsi yang kita boleh, ada 3 fungsi yang utama kita boleh pakai. Okey. Fungsi yang pertama ialah fungsi, saya tulis kat sini, fungsi linear. Fungsi kedua, fungsi eksponen. Dan satu lagi fungsi ialah fungsi kuadratik. Okey. Semua ni sebenarnya kita dah pernah study lah sebelum ni. Apakah fungsi linear, apa masuk fungsi eksponen, apa masuk fungsi kuadratik. Berdasarkan graf ni kita boleh tahulah apa fungsi-fungsi yang boleh kita pakai. So berdasarkan graf tu, apa sebenarnya fungsi yang boleh kita pakai? Yes, betul Sebabkan kalau kita tengok ini adalah satu graf, kita boleh panggil graf linear lah. Dia kenaikan linear. So fungsi yang kita boleh pakai apabila kita nampak graf linear macam ni, kita boleh pakai fungsi linear lah. Okay. So yang ni pula, harga sebuah kereta RM72,000. Nilai kereta menyusut sebanyak 10% setahun. Graf di bawah menunjukkan nilai kereta tu dalam ringgit Malaysia melawan masa dalam tahun. Apa kita boleh pakai? Linear ke, kuadratik ke, atau eksponen? Yes, betul. Kita boleh pakai eksponen. Alright. Eksponen. Untuk eksponen ada satu benda yang sangat nilai, yang satu benda kita boleh teka. Okey, kita macam kalau benda ni usually kebiasaannya memang akan eksponen, iaitu menaik atau menurun berdasarkan peratusan. Okey. Dia decrease atau dia menyusut ataupun dia naik berdasarkan peratusan. Contoh macam tadi pun kat sini kalau you perasan, kenaikan sebanyak 15% setiap tahun. Itu menunjukkan ianya adalah jenis eksponen. Alright, so kalau you nampak peratusan macam tu, usually kepala otak, okay, ini mesti something yang related dengan eksponen punya. Okay, dia bukan linear dan dia juga kebiasaannya juga bukan kuadratik lah. So yang ni pula, graf di bawah menunjukkan hubungan antara masa dalam saat dengan ketinggian dan masa sebiji buah bola di lambung dari tanah dari tanah mengufuk. Yeah. Yes, it's actually easy for this one. Yang dia tinggal satu lagi, mesti dia akan letak sekali kan, takkan letak langsung. So ini adalah kuadratik lah. Dan juga kalau awak nampak graf, jenis graf melengkung, sama ada bukit ataupun longkang, automatik kita tahu tu adalah kuadratik lah. Okay. Now, sekarang jom kita tengok pula, selesaikan pula. Kalau sekarang ni kita tengok pula, dia bagi kita satu masalah. Cuba kita selesaikan menggunakan pemodelan matematik. Okay, ingat balik 6 step pemodelan matematik tu, kita kenal pasti masalah, mengenal pasti dan definisi masalah. Lepas tu kita
buat andaian, lepas kita buat andaian kita apa? Lepas tu buat andaian kita apply, okey, kita aplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Kita sediakan formula lah lepas tu kita verify. Lepas tu kita verifykan, kita pastikan betul ke kita punya application matematik tadi. Lepas tu kita refine, kita murnikan, kita tengok ada tak variable-variable lain, pemboleh-pemboleh ubah lain yang mungkin akan mengganggu kita punya kita punya formula kita. Dan last kali kita buat laporan lah berkenaan dengan data yang kita ada. So untuk yang ni nanti saya akan cerita sikit dan nanti dalam grup saya akan tunjuk lah. Saya akan share ke awak macam mana sebenarnya penulisan-penulisan saya akan share ke awak untuk setiap soalan ni. Okay, soalan yang pertama ialah Joshua sedang mengulang kaji pelajaran sebelum mengambil ujian matematik pada minggu depan. Dia jawab 5 soalan objektif dalam masa 10 minit. Berapakah bilangan soalan objektif yang dapat dijawab dalam masa 30 minit? So pertama sekali kita kena kenal pasti dan definisi masalah dahululah. Lepas tu baru kita buat andaian. Selepas kita buat andaian, kita akan buat aplikasi pula. Kita akan mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Lepas tu kita verifykan dia. Okay, kita verifykan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Lepas tu kita murnikan model matematik kita. Saya letak dulu kat sini. Awak cuba dulu buat setiap satu step tu, nanti kita akan check sama-sama.
Joshua ingin menentukan bilangan soalan yang dapat dijawab dalam masa 30 minit. Boleh diterima. Untuk masalah kan tu kan? Untuk mengenal pasti dan definisi masalah kan tu. Oh, yeah. Boleh diterimalah. Joshua ingin menentukan bilangan soalan dapat jawab dalam masa 30 minit. Okey, itu dari segi mengenal pasti dan definisi, mengenal pasti masalah kita lah. So masalah kita nak tahu berapa sebenarnya soalan yang boleh dijawab dalam masa 30 minit. Okey. So, apa assumption, apa andaian yang boleh kita buat? Yang this one kita sama-sama buat latihan je dulu. Okay, apa andaian yang kita boleh buat daripada data tadi? Setiap masa setiap soalan sama, jenis mata pelajaran. Yes, boleh. Masa menjawab sebenarnya. Ada perkataan menjawab kat situ, jangan tinggal. Masa menjawab soalan, masa menjawab setiap soalan adalah sama. Jumlah mata pelajaran. Jenis mata pelajaran pun, jenis mata pelajaran boleh lah. Boleh. Walaupun dia sebenarnya dia nak inform kat kita exactly sebenarnya matematik. Jumlah mata pelajaran, jumlah mata pelajaran kita tak begitu tepat lah untuk kita letak sebab dia tak bagi tahu kita kuantiti mata pelajaran, dia bagi tahu kita kuantiti soalan. Okey. Tak apa. Faiz nanti sebabkan kita ni sebenarnya topik akhir sebelum kita akan tengok nanti latihan yang seterusnya. Kalau ada apa-apa yang mungkin Faiz nak confirmkan boleh terus tanya dalam dan saya lah. Kalau awak dalam grup tu saya yang bagi nota untuk malam ni. Okay, so awak boleh apa-apa kita boleh bincang balik kat sana. Masa yang diambil untuk setiap soalan. Untuk menjawab setiap soalan. Okay. Dah betul lah tu. Basically you guys semua dah betul. Cuma kalau awak tulis perkataan macam tu sahaja, dia tak ada spesifik apa sebenarnya kita buat pada setiap soalan tu kan. Untuk menjawab lah. Kita nak jawab soalan. So untuk menjawab setiap soalan. Okay. Itu dari segi yang malak. Itu dari segi apa yang itu dari segi andaian dia. Okay. Okay, sorry. Masa yang dia ambil setiap soalan ni adalah, itu dia punya ni kan. Dia punya, apa nama dia tu? Boleh ubah kan? Dia boleh ubah masa yang dia ambil. Yang tadi untuk ni, untuk mala jenis mata pelajaran boleh. Masa dia ambil untuk menjawab satu soalan. Masa yang dia ambil untuk menjawab satu soalan itu dimalakan lah. Itu satu benda yang kita boleh malakan. Masa yang dia ambil untuk setiap soalan. Masa yang dia ambil untuk menjawab semua soalan. Masa. Yang boleh berubah ialah kuantiti soalan. Okay. Kita ada dua andaian. Andaian kita boleh cakap masa dia. Okay, masa yang dia ambil untuk jawab setiap soalan. Bukan setiap soalan, satu soalan. Diambil untuk menjawab satu soalan. Allahu Akbar. Untuk jawab satu soalan.
apa yang kita boleh ubah ialah kuantiti soalan yang dijawab. Kuantiti soalan yang dijawab. Okay. So, seterusnya kita ni pula. Kita apply pula, kita aplikasikan untuk selesaikan masalah ni. Macam mana cara, apa yang perlu kita ni? Yes, jumlah soalan yang dijawab, betul. Okay. Beza masa 5 soalan adalah 10 minit. Itu statement. Okay, beza masa tu lebih kepada statement lah. Dia mesti, untuk boleh ubah ni mesti satu benda yang lebih broad lah, satu benda yang lebih terbuka sifat dia punya ni. Macam jumlah soalan yang dapat dijawab kan. So, jumlah soalan yang dijawab mengikut masa yang ditentukan. Tu something yang boleh berubah kan. Jumlah tu kita tak tahu, mungkin 5, mungkin 10, mungkin 15. Masa yang ditentukan. Masa mungkin 10 minit, 30 minit. Macam tadi, dia berubah-ubah. So macam mana kita nak aplikasikan soalan ni? So basically ini kalau kita perasan, soalan ni lebih kepada jenis linear, betul tak? Mengikut kepada andaian asal, mengikut kepada andaian kita boleh buat andaian. Lagi banyak masa yang dibagi, betul tak? Lagi banyak masa, sepatutnya lagi banyak soalan lah yang dia boleh jawab. Jadi, ini satu jenis bentuk linear. Kalau kita anggap setiap soalan tu dijawab dengan kuantiti masa yang sama. Katakan satu soalan tu jawab dalam masa 2 minit lah katakan 2 minit. 2 minit lah katakan. So setiap 2 minit dia akan jawab satu soalan. Jadi, lagi lama masa, contoh 30 minit ni, kita akan tahulah berapa banyak soalan yang akan dapat berdasarkan tu. Jadi untuk linear, apa yang berlaku, ini adalah linear naik kat linear lah ya. So function linear, fungsi linear ialah y, kita boleh pakai sebab dia inverse y bersama dengan mx plus c sebenarnya. Okay. Ini fungsi linear lah. Ini fungsi linear. Tapi kalau kita tengok yang ni balik, apabila semakin naik, kalau ingat balik, semakin naik, kita boleh juga letak dia sebagai fungsi selari. Okay. X. Kita kena andaikan juga, sebelum tu kita kena andai juga, let's just say y ialah y ni ialah masa. Okay. Masa. Sorry. Susah sikit lah kalau masa ni. Yang ni kita andaikan soalan lah sebab soalan yang kita nak cari kan. Lagi senang kalau belah kiri kita ambil apa yang kita nak cari. Okay. Ini adalah jumlah soalan lah yang boleh dijawab. Okay, ini jumlah soalan. Kat sini jumlah soalan. X pula, kita anggap dia sebagai masa. Okay, masa. So apabila kita ada formula ni, kita boleh cari jawapan dengan, kita tak boleh terus cari kan. So kita kena tukar kepada persamaan dulu. So jadikan dia persamaan bermaksud y akan bersamaan dengan k x. Ini persamaan dia lah. Kita pula kena carilah variable ni. Kita kena cari pun boleh ubah dua ni.
Mengikut pada soalan, dia bagi tahu kita untuk setiap 5 soalan kita boleh jawab dalam masa 10 minit. Pada setiap 5 soalan kita boleh jawab dalam masa 10 minit. Jadi kita boleh masukkan satu jumlah soalan ialah 5. Kita cari dulu dia punya K, dia punya constant dia. Dalam masa, balik. Betul? 5 soalan dalam masa 10 minit. Jadi K kita akan dapat berapa? K kita akan dapat sebagai 2. Daripada situ kita tahu Y, formula untuk linear ni adalah 2X. Lepas tu dia tanya, dalam masa 30 minit, berapa soalan yang kita boleh dapat? Okay, dia tanya dalam 30 minit, berapa soalan kita boleh dapat? Bahkan X adalah masa, Y adalah jumlah soalan. So Y akan bersamaan dengan 2/30. So Y akan jadi 60 lah. Dengan tu, kita dapat tahu 60 soalan boleh dijawab dalam masa 30 minit. Settle. Untuk kita applykan matematik dan selesaikan masalah. Setelah kita tahulah, sebabkan dia cakap 5 soalan dalam masa 10 minit. So, kita boleh dapat 60 soalan. Wait, saya terbalik ke? Guys, saya terbalik lah. X masa kan? Saya just sekejap. Saya terbalik. Sorry. Ini pun tukar, pesan pun tukar. Masa X, masa belah kanan 10 dekat sini. Jumlah soalan Y 5 dekat sini. So menandakan apabila K 10, 5 akan menjadi K 1/2 lah, separuh. So Y akan bersamaan dengan 1/2X, di mana kalau dalam masa 30 minit, kita hanya boleh menjawab sebanyak 15 soalan sahaja. Dari dengan itu, 15 soalan boleh dijawab dalam masa 30 minit. Yes, patut saya rasa macam sekejap. Macam banyak sangat. 15 soalan lah boleh dijawab dalam masa 30 minit. So macam mana kita nak verify pula, macam mana kita nak pastikan pula dan nak tafsir penyelesaian dalam konteks masalah. Jadi kalau kita tengok balik, kalau kita fikir-fikir balik takkan ada orang boleh jawab setiap soalan tu sama. Akan ada kemungkinan certain soalan senang, certain soalan susah. Jadi masa menjawab setiap soalan tu pun varies lah. Dia takkan mendapat linear macam ni. Okay. Jadi sebenarnya dari segi konteks masalah ni, kita punya formula ni tak boleh nak verify betul ke sebenarnya dia akan jawab 15 soalan dalam masa 30 minit. Ada kemungkinan dia boleh lebih dan ada kemungkinan dia boleh kurang daripada 15 soalan. Sebab tahap susah soalan tu berbeza.
tahap kesusahan berbeza. Jadi macam ni kita nak murnikan model matematik ni. So kita tak boleh nak gunakan formula ni sebab kita tak boleh lah nak murnikan. Maksudnya kita tak boleh nak macam verify secara betul apa sebenarnya kuantiti dia sebab kita tak tahu dia punya data yang kita ada tak cukup. So tak dapat nak murnikan. Sebab data tak cukup. So sebenarnya soalan-soalan berkenaan dengan soalan-soalan berkenaan dengan pemodelan ni yang penting sebenarnya awak nak kena ingat step ni dan kena pasti apa sebenarnya perlu kita buat pada step-step ni. Okay, step yang pertama kita tengok apa masalah kita. Step yang kedua kita kenal pasti apa yang perlu kekal sama dan apa yang akan berubah, apa dia punya constant dia, apa K dia dan apa dia punya X, Y dia, apa yang boleh berubah dia. Daripada situ kita cuba selesaikan masalah tu untuk kita dapat apa sebenarnya jawapan dia. Selepas tu kita tengok pula berdasarkan situasi yang sebenar, verify ni pastikan berdasarkan situasi yang sebenar yang akan berlaku, apa sebenarnya benda yang tak logik untuk benda tu dikekalkan. Contoh kat sini tadi tahap soalan tu lah. Kalau kita pun perasan setiap soalan, biasanya soalan 1 sampai soalan 5 memang laju kita buat. Tapi macam ada soalan 7, soalan 8, soalan 10 tu kita akan pelan sedikit sebab banyak sikit benda kita kena buat. Adakah kena faham soalan, lepas tu kita kena buat calculation lain pula. So dia a bit slow lah. Jadi apabila benda tu berlaku, setiap satu soalan tu tahap dan masa dia berbeza, dengan tu kita tak boleh nak specify, kita tak akan dapat macam confirm sama ada walaupun orang ni boleh jawab 5 soalan setiap 10 minit tu, 30 minit tu kemungkinan kalau soalan semua senang, mungkin tak 15, mungkin lebih pada 15. Kalau semua ada hujung-hujung tu pula yang susah, mungkin daripada 15 tu jadi 13, jadi 12 je. So kita tak boleh nak dapat fully apa sebenarnya data yang kita boleh jumpa lah. So dia punya data yang kita dapat, informasi yang kita dapat tu tak berapa cukup . So saya ulang sikit dulu. Bawah tu ada latihan. Kalau you guys nak buat apa-apa soalan, mungkin nak confirm ke apa, boleh terus message saya, insyaAllah saya akan entertain awak when I have the time lah, di masa saya. Okay, so untuk pemulihan matematik ni ialah lebih kepada macam mana kalau kita nak tackle, macam mana kita nak lihat menggunakan matematik, macam mana kita nak dapat satu-satu data daripada keadaan dunia sebenar. So ada proses dia, ini satu proses lah. So proses dia ada punya 6 step. So 6 step dia lah kena pasti masalah, kena pasti definisi masalah. Lepas tu kita buat andaian, apa yang boleh dimalarkan, apa yang perlu sama. Lepas tu kita cari pun boleh ubah pula, apa yang akan berubah, apa yang perlu kita ubahkan. Lepas tu menggunakan andaian-andaian kita, menggunakan aplikasi matematik, menggunakan linear ke, eksponen ke, ataupun apa-apalah yang kita perlukan pada waktu tu. Okay, ataupun kuadratik, biasanya 3 tu lah, eksponen, kuadratik dan linear, untuk kita dapatkan jawapan kita. Once kita dapat jawapan kita, kita tengok balik, kita verify balik. Adakah situasi yang kita cakap pada andaian asal tadi memang takkan berubah atau ada kemungkinan dia boleh berubah. Kalau ada contoh tadi, ada benda-benda yang, contohnya macam soalan tadi kan, yang tahap soalan tadi, perkara tu perkara yang boleh berubah sebab dia tahap kesusahan dia berbeza. Jadi dia tak begitu valid lah. It's not that valid. Lepas tu kita refine balik, kita murnikan. Boleh ke? Okay, kalau boleh, bolehlah, beritahu boleh. Dan kenapa boleh? Kalau tak boleh, kenapa tak boleh?
kita beritahu kenapa tak boleh. Lepas kita laporkan sahajalah.